Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, boleh minta bantuan Syarif Qadawi ada? Ya, cikgu. Ya. Boleh Syarif tolong bimbing bacaan doa untuk pagi ni? Boleh. Boleh, cikgu. Terima kasih banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pimpinan bacaan doa oleh Syarif Qadawi daripada Dua Ikram. Baik, sebelum saya mulakan sesi pembelajaran, boleh saya nak tanya jelas daripada semua, adakah suara saya jelas ataupun tidak jelas? Sebab takut nanti saya bercakap sampai habis kelas, rupanya suara saya tak kedengaran. Boleh dengar ke? Dengar tapi slow cikgu. Dengar tapi tahan Saya ni ada masalah dengan mikrofon ni. Dah beberapa siri kelas ni ramai yang mengadu kata tak berapa dengar. Macam mana saya nak buat Pelahan tu pelahan yang macam mana tu? Memang tak jelas ke? Sebab saya dah tak tahu nak buat macam mana dah ni mikrofon saya ni. Saya tengah tunggu set mixer yang baru. Baru order semalam, tak sampai lagi. InsyaAllah untuk kelas minggu hadapan perkara ni dah dapat diselesaikan lah. Sebab kesian juga saya bercakap lepas tu yang lain-lain tak dapat dengar dengan jelas. Okey. Harap-harapnya boleh dengar tak sekurang-kurangnya apa yang saya katakan? Minta tolong respon. Kalau dapat dengar, cuba tekan butang raise your hand. Dia butang kat tengah tekan. Okey, baik. Terima kasih. Maknanya boleh dengar lah Okey, terima kasih. Saya tak berniat nak panjangkan pertanyaan sebab kita dah melewati 5 minit. Sebelum itu, saya suka nak ingatkan, minta bantuan untuk isi kehadiran dekat dalam Google Form. Jangan lupa sebab saya akan kira kehadiran anda melalui pengisian pada Google Form. Okey, kalau sekiranya anda ada masalah tak boleh nak isi kehadiran, tolong maklumkan pada saya melalui dekat grup. Bagi tahu je, cikgu, tadi saya ada masalah. Tak dapat nak isi kehadiran dekat dalam Google Form ataupun dekat dalam My School Channel. Tolong maklumkan. Sebab sekurang-kurangnya saya boleh ambil maklum anda hadir tapi tak dapat nak isi kehadiran. Sebab setiap kali kelas, saya akan isi kehadiran dekat dalam sistem. Dekat dalam sistem jabatan dan juga KTM. Nanti tak naklah appear nama awak tidak hadir. Jelas Kalau jelas, angkat tangan. Okey. Supaya saya tahu semua orang faham Okey, baik. Terima kasih atas maklum balas yang diberikan. InsyaAllah pada hari ini, saya sebenarnya saya tak mesej dekat dalam Telegram tu. Saya nak tengok adakah anda semua bersedia dengan kelas saya. Sebab dah cuba untuk hari ni, saya senyap je dekat dalam kelas kan. Afiq seorang je yang pertama masuk dekat dalam kelas saya. Yang lain tu mungkin nak tunggu pukul 10 juga kot. Kalau boleh masuk awal, tak ada masalah. Okay, sebab saya sekurang-kurangnya saya nak tahu anak-anak murid saya semua memang dah ada. Nanti takut ada yang masih lagi tidur ataupun sebagainya. Ada lagi ke yang masih tidur ni? Kita baru ada 29 orang ni. Ramai lagi tak ada ni. Satu kelas tak ada lagi ni.
ke manakah perginya. Okey. Tolong tengok dekat ruangan chat. Okey, dekat ruangan chat saya baru saja letakkan tajuk pembelajaran dan juga objektif pembelajaran kita pada hari ini. Seperti yang anda semua dapat lihat, saya tak letak dekat grup Telegram tu sebab saya biarkan dekat dalam chat. Maksudnya siapa yang ada dekat dalam kelas hari ni je yang tahu apa objektif dan juga tajuk pembelajaran. Kita nak tengok ramai mana yang masuk ke kelas kita sebenarnya hari ni. Boleh Okey. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah jenis dan juga kemajuan pengangkutan di Asia. Okey, bab yang ke-8. Sebenarnya tajuk berkaitan dengan pengangkutan kita dah belajar dekat dalam tajuk sebelum ini. Tetapi dalam tajuk sebelum ini kita hanya khusus di Malaysia saja. Ingat itu kita dah belajar pengangkutan awam, pengangkutan darat, pengangkutan air dan juga pengangkutan udara. Okey, jadi kesinambungan kepada tajuk bab yang ke-8 ini masih lagi benda yang sama, cuma skop dia adalah lebih luas. Okey, kalau dulu kita belajar dekat Malaysia, kali ini kita akan bergerak keluar. Bergerak keluar melihat bagaimanakah sistem pengangkutan yang terdapat di Asia. Di Asia. Asia ni cukup besar. Kita ada berpuluh-puluh buah negara di Asia. Jadi kita akan lihat bagaimanakah jenis sistem pengangkutan yang terdapat di negara-negara tertentu. Kita akan fokus hanya kepada sistem pengangkutan dan juga kemajuan yang ada dekat dalam buku teks saja. Okey, untuk makluman yang kita belajar ini hanya di dalam buku teks saja. Walau bagaimanapun, sistem pengangkutan dan juga kemajuan pengangkutan berbeza-beza mengikut negara-negara tertentu. Sebagai contoh, kita ada banyak sistem pengangkutan sebenarnya. Cumanya dekat dalam fokus tingkatan 2, mata pelajaran geografi tingkatan 2, kita akan melihat hanya beberapa buah negara saja. Sebagai contoh, kita akan lihat jaringan pengangkutan kereta api khusus dekat negara-negara yang memang terlalu tinggi penggunaannya. Tapi walau bagaimanapun, itu dalam kategori pengangkutan darat. Walau bagaimanapun, dekat negara-negara yang lain masih juga ada sistem pengangkutan darat. Cuma dia tidak menggunakan pengangkutan kereta api sebagai pengangkutan utama. Sebagai contoh, kita tengok dekat negara Indonesia sebagai contoh, dekat negara Thailand sebagai contoh, mereka lebih banyak menggunakan sistem pengangkutan darat iaitu mobil. Kenderaan, contohnya kalau di Thailand kita ada tut-tut yang naik dia ni macam siapa tahu apa dia tut-tut? Pernah dengar tut-tut tak? Tut-tut tu bukan buang siapa tahu tut-tut? Kita nak jana idea sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran. Saya nak dengar suara daripada anda semua. Kenal tak apa dia tut-tut? Siapa nak respon? Pernah ada tak di kalangan awak yang pernah sampai ke negara Thailand? Tak ada. Okey, kalau tak sampai pun tut-tut tu kenal tak? Ni tak tolong respon. Kalau siapa yang tahu tolong angkat tangan. Tak ada siapa yang tahu Okey, nanti saya tak menyangkakan ada yang tak tahu ni. Okey, nanti awak ambil masa, cuba Google apa dia tut-tut. Tut-tut ni adalah merupakan salah satu sistem pengangkutan awam. Okey, kalau macam kita di Malaysia, kita ada taksi. Tapi dekat negara Thailand, mereka menggunakan tut-tut. Okey, mereka menggunakan tut-tut yang mana tut-tut ini adalah merupakan salah satu pengangkutan awam di sana. Dia dianggap sebagai taksi. Sekarang ni kalau dekat Indonesia, kita tengok ada juga taksi yang dikenalkan dengan cara yang baru. Siapa tahu? Tolong jawab. Siapa tahu? Dekat Indonesia pun kita ada taksi. Taksi ni naik, dia bukan taksi kereta. Dia masih lagi taksi dalam bentuk motor. Kita panggil apa? Siapa tahu? Senyap ni. Kita panggil dia sebagai Gojek. Yang mana dia ada pemandu dan ada pembonceng. Pembonceng tu penumpang lah. Okey, jadi Gojek ini cuba untuk diperkenalkan dekat tempat kita di Malaysia. Cumanya tidak
tidak dipersetujui. Okey, disebabkan oleh banyak faktor baik dan buruknya, yang mana lebih kita tengok kepada buruk lah. Apabila mungkin pemandu tu lelaki, mungkin nanti penumpang tu perempuan, dia akan ada isu agama lah di situ. Okey, jadi kita tak luluskan undang-undang untuk penggunaan Gojek di Malaysia. Okey, tapi dekat Indonesia benda tu mereka cuba untuk memulakan sistem pengangkutan secara yang baru tu melalui aplikasi dan juga kaedah menaiki motosikal. Okey, jelas Kalau jelas tolong angkat tangan, raise your hand, saya nak tahu. Saya takut nanti saya bercakap seorang-seorang je. Okey, baik, terima kasih semua. Okey, selamat datang kepada yang baru masuk ke kelas untuk hari ini. Kita baru saja bermula. Saya kalau boleh nak cuba habiskan juga untuk hari ini, sebab tajuk ni sebenarnya dia tidak panjang. Cuma macam biasa lah kan, awak dengar kalau saya bercerita 4 hari 4 malam pun tak habis kan. Jadi tadah je lah telinga Okey, mana pula tu Maha pergi dah live meeting pula. Hari ni baru nampak kan. Okey. Kita tengok yang keduanya, diharap anda dapat menghuraikan kemajuan pengangkutan di Asia. Okey, kita akan lihat bagaimana ada beberapa jenis sistem pengangkutan yang mana kita melihat satu perkembangan yang cukup baik. Okey, yang mana kalau dulu kita ada, macam contoh di Malaysia kita ada kereta api biasa je. Sekarang dengan kemajuan-kemajuan yang ada, kita dah mempelopori sistem pengangkutan landasan kereta api tu, pengangkutan kereta api dengan adanya kereta api berkembar elektrik. Jadi daripada kereta api konvensional yang lama yang menggunakan arang batu, yang menggunakan penggunaan elektrik, sekarang pun elektrik lah yang terbaru. Dia dah semakin maju ke hadapan. Okay, kalau macam dulu mungkin dari segi kosnya tinggi, kemudian dari segi penggunaan masanya lambat sampai, tapi dengan adanya kemajuan-kemajuan yang baru, kita dah dapat menikmati kemudahan yang lebih selesa. Okey, baik. Kita terus kepada sesi pembelajaran. Awak tengok kalau saya bercakap 15 minit tak mula kan. Okey, kita tengok yang pertama. Di akhir sesi pembelajaran diharap anda dapat mengenal pasti jaringan landasan kereta api, lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan. Okay, pelabuhan ni merujuk kepada penggunaan pengangkutan air di Asia. Okay, saya rasa mungkin sempat 8.1 je kot. Saya kalau dah bercakap ni susah nak berhenti. Okay, jadi 8.2 ni sepatutnya ada dalam sesi PDP kita hari ni. Tapi kita tengoklah sempat ataupun tidak. Okay, kemudian yang keduanya menghuraikan kemajuan pengangkutan di Asia. Okay, saya suka kalau awak boleh respon masa waktu kelas kita. Saya nak dengar juga daripada suara-suara awak semua, boleh minta tolong, janganlah semua kata nanti cikgu maaf dia tulis kat ruangan chat, cikgu mic kami rosak, janganlah macam tu kan. Takkanlah semua orang dekat 50 orang ni mic rosak. Okey, baik, kita tengok yang kedua. Okey, kita tengok terus kepada tajuk hari ni 8.1, iaitu jenis pengangkutan di Asia. Okey, kita akan lihat yang pertama, pengangkutan darat. Okay, kita akan pecah juga kepada 3, iaitu pengangkutan darat, pengangkutan udara dan juga pengangkutan air. Yang pertama kita tengok pengangkutan darat di Asia. Okey, pengangkutan darat merujuk kepada pengangkutan yang lebih tertumpu kepada penggunaan kereta api berbanding dengan penggunaan kereta ataupun bas. Kenapa? Sebab pengangkutan kereta api ini kita lebih banyak nampak dia punya kesan positif dia, yang mana kita dapat lihat dia mampu untuk mengangkut penumpang dalam jumlah yang begitu ramai. Jadi di situ kita nampak sistem pengangkutan kereta api ini dia dah lebih efektif berbanding dengan kereta ataupun bas. Walaupun bas boleh angkut banyak penumpang, tapi dia tidaklah sangat efektif berbanding kereta api. Sebab saya cuba terus bagi pembandingan. Macam contoh bas dan juga kereta. Kenapa dia tak aktif? Sebab bas dan kereta, mereka pula, benda-benda ni lah. Sistem pengangkutan ni, mereka boleh guna istilah mereka ini akan ada efek negatif dia, iaitu mereka mungkin akan tersangkut dalam kesesakan jalan raya, lalu lintas, jam, tak boleh bergerak. Okay? Beza dengan kereta api, dia tak ada masalah jam tu.
Dia akan bergerak je dan di situ kita boleh nampak uh, penggunaan kereta api adalah lebih efektif berbanding penggunaan bas dan juga kereta, sebab dia tak ada risau nak jam, nak berhenti, kena tunggu bagi laluan dekat kenderaan lain dan sebagainya. Dia akan lalu saja tanpa henti. Okey. Kemudian kita tengok kereta api dapat mengangkut penumpang. Yang pertama dia dapat mengangkut penumpang. Kalau kereta pun sama je mengangkut penumpang. Tapi kereta tak boleh mengangkut barangan pukal. Okey cikgu, kalau macam tu bas tetap mengangkut penumpang. Dia tak boleh nak mengangkut barangan pukal. Okey, kita tengok balik. Apakah yang dimasukkan dengan barangan pukal? Siapa nak respon? Apa yang dia faham dengan barangan pukal? Cuba respon sikit. Kalau tak dapat cakap kat mic, respon dekat ruangan chat pun tak apa. Saya akan baca. Siapa faham dengan istilah barangan pukal? Pernah dengar tak? Pukal. Bukan pukul pukal. Apa dia pukal? Cuba respon sikit. Saya nak tengok. Ni takkan keyboard perosak juga ni. Tahu tak barangan pukal? Kargo, ya. Okey, terima kasih Hafiz Yazan. Barangan pukal ini merujuk kepada barangan dagangan dalam jumlah ataupun kuantiti yang banyak. Contoh macam Hafiz bagi tahu, iaitu barangan kargo. Okey, barangan kargo tu merujuk kepada jumlah barangan yang kita import dan ekspor dalam jumlah yang begitu banyak. Bukanlah macam contoh, cikgu, kalau kami pergi pasar raya, kami bawa balik beg plastik, dua beg plastik. Itu kira barangan pukal tak? Tidak, itu bukan barangan pukal, itu barangan runcit secara kecil-kecilan, sikit-sikit. Pukal ni awak tak boleh nak angkut. Nak pikul gula 30 kilo atau bakar. Cikgu, ni pukal tak? Kalau awak mampu buat macam tu, itu kira pukal lah tu. Boleh Okey, saya jelaskan secara umum lah supaya awak nampak apakah yang dimaksudkan dengan pukal. Okey. Dan kosnya lebih murah berbanding pengangkutan darat yang lain. Sebagai contoh, sebenarnya ada perkara yang kita tak nampak. Kita tak nampak dari satu sisi, yang mana sebagai contoh, barangan-barangan pukal ini diangkut menggunakan kereta api. Tapi kita tak nampak benda tu sebenarnya. Malaysia pun menggunakan penggunaan pengangkutan kereta api untuk mengangkut barangan dia. Cuma benda tu lalu mungkin pada ketikanya waktu malam, ataupun kita bukanlah duduk dekat kawasan jaringan landasan kereta api, jadi kita tak nampak benda tu. Sistem pengangkutan kereta api menggunakan dia punya kargo tadi tu, yang kontena-kontena tu, dia akan bawa barang-barang. Pernah tengok cerita Thomas tak? Siapa tengok cerita Thomas? Thomas and Friend. Ada ketikanya Thomas tu akan bawa apa? Bawa barang. Betul tak? Dia bawa sebagai contoh bahan mineral, dia bawa bangunan, dia bawa kontena dan sebagainya, dia bawa kargo. Itulah sebenarnya fungsi kereta api yang kita tak nampak sebenarnya. Okey, jelas? Itu di Malaysia. Sama je di luar negara. Tapi di luar negara benda ni adalah memang begitu meluas dia punya penggunaan dia. Okey, kita tengok kepada negara-negara yang menggunakan sistem pengangkutan darat, iaitu kereta api dengan cara yang begitu efektif dan juga efisien. Okey, efisien ni merujuk kepada dari segi kelancaran dia, dari segi kos dia, dari segi masa dia cukup berdisiplin. Okey, kita tengok antaranya iaitu yang dimiliki oleh negara Jepun, kemudian negara China dan juga negara Korea Selatan. Okey, dan juga Hong Kong, ada tertinggal satu lagi dan juga di Hong Kong yang kini memiliki kereta api yang efisien, laju dan juga berteknologi tinggi. Okey, saya insyaAllah kalau berkesempatan nanti saya akan kongsikan pengalaman saya menaiki sistem pengangkutan di Jepun pada tahun 2019, dan sebelum ni pernah juga sempat di Hong Kong, China dan juga di Korea Selatan. Cuma tiga negara yang lain tu saya tak menaiki kereta api dia. Saya lebih kepada menaiki sistem pengangkutan bas. Okey, di China naik bas, di Korea juga naik bas, di Hong Kong saya berkesempatan berada di lapangan terbang dia. Lapangan terbang yang agak sesak dan juga mengharukan. Ada istilah mengharukan. Ini kalau saya sempat ceritalah sejarah kenapa mengharukan tu banyak sebab je. Saya cerita. Okey, tadi ada raise hand tu, ada tekan ke apa? Ada apa nak bertanya? Silakan. Cubalah bersembang-sembang, saya nak dengar suara awak semua ni. Lama tak dengar. Okey, yang pertama kita lihat
landasan kereta api di negara India. Awak biasa tak tengok cerita Hindustan ke, cerita-cerita filem Tamil ke. Mereka ni banyak juga buat pembikinan filem. Pembikinan filem di kawasan-kawasan yang menggunakan sistem pengangkutan mereka. Jadi dekat situ, kita jangan tertipu kita jangan tertipu dengan lakonan dekat dalam filem mereka tu. Kalau dekat dalam filem mereka tu, kita tengok situasi sistem pengangkutan mereka cukup baik. Okey, cukup baik. Saya bukan nak memburukkan negara India, tidak. Cuma saya nak jelaskan supaya awak clarify, awak jelas benda ni sebenarnya di sisi yang satu lagi adalah benda ni yang berlaku. Okey, kalau kita tengok macam contoh dekat dalam gambar ni, kereta api laju di India, wah, canggih ni kereta api laju di negara India. Dia dah ada kereta api laju, tapi ini hanya di kawasan bandar utama dia saja. Okey, tidak di kawasan pedalaman dan juga kawasan-kawasan sekitar. Sebab kita sedia maklum, negara India sendiri memiliki begitu ramai penduduk. Dia ni antara negara yang memiliki penduduk teramai selepas China. Okey, jadi penduduk dia terlalu ramai, terlalu padat. Kalau ikutkan dengan sistem pengangkutan, dia tu tak dapat nak tampung. Tak dapat nak tampung dengan jumlah penduduk dia. Okey, yang mana kita tengok sini, landasan kereta api yang bersimpang siur di India. Ini baru satu stesen Ini yang dia tunjuk je ni. Yang kita tak nampak ni ada lagi. Okey, kita tengok. Inilah, boleh nampak semua jelas tak dekat dalam peta tu? Kalau tak jelas, awak boleh rujuk dekat dalam buku teks digital. Boleh nampak Boleh, kalau boleh nampak, tolong maklumkan, raise your hand. Saya nak tengok. Boleh. Okey, baik. Okey, kalau nampak, kita lihat di sini. Ini adalah menunjukkan jaringan pengangkutan landasan kereta api mereka. Okey, berselirat. Okey, berbelit-belit. Sama dah sebab tu kita katakan cakap berbelit-belit kan, sama lah lebih kurang. Minta maaf Okey, gurau. Okey, ni berselirat dia punya jaringan pengangkutan dia, kereta api dia. Ini kalau fokus lagi dekat ni, banyak ni sebenarnya ni. Okey, ni kita tengok. Okey, saya nak tunjuk, saya nak bawa awak kepada realiti pemandangan biasa penumpang kereta api di negara India. Cuba bayangkan, benda ni, situasi ni kita tak nampak kat negara kita. Ada tak pernah awak tengok kereta api dekat negara kita orang naik sampai macam ni? Ada tak? Cuba respon sikit. Tak Tak ada. pernah. Ada kan? Tapi di India, ini adalah satu kebiasaan. Sepenuh-penuhnya. Kalau kita tengok ni, dah tak tahu mana depan, mana belakang. Betul tak? Jadi kita mengharapkan orang ni duduk menghadap ke arah gambar kita tengok ni. Itu arah depan dia lah. Sebab itu, walaupun kita kata sistem pengangkutan mereka ni efektif tu dari segi apa? Dia berjaya mengangkut penumpang dalam jumlah yang ramai. Tapi dari satu segi yang lain, dari sudut keselamatan, dari sudut masa, dia tak dapat capai semua tu. Okey, yang ini kita akan tengok dekat dalam tajuk yang seterusnya nanti, iaitu kemajuan pengangkutan di negara lain. Okay, kita nak beza kemajuan. Yang ini bukan maju ni. Sebab tak laju kan? Tak laju dan tak maju. Sebab apa? Dah jadi lambat. Kerana apa? Terlalu ramai penumpang duduk ke atas ni. Kalau awak biasa dengar, kita tengok kat berita, kadang-kadang berlaku kemalangan pengangkutan kereta api di negara-negara yang sedemikian macam ni. Bila kemalangan, dia akan mengakibatkan jumlah korban ataupun jumlah jumlah kecederaan yang begitu teruk sekali, sampai beratus-ratus orang. Okey, awak cuba bayangkan macam mana tak sampai beratus-ratus orang. Dekat satu gerabak ni, satu lokomotif yang ni kan, satu ni rasanya dekat beratus-ratus orang. Okey, katakanlah gerabak ni ada 10 gerabak. Sekali jalan ni mungkin ada lebih kurang 3,000 orang. Cuba bayangkan kalau dia kemalangan, bertembung ataupun terbalik. Semua yang dekat atas ni semua jatuh. Yang dekat dalam ni semua berimpit. Awak tengok kenapa sampai mereka terpaksa duduk kat luar. Maksudnya dekat dalam dah penuh.
tak boleh nak masuk lagi dah. Siapa yang dapat duduk, dia bertuah lah tu. Itu pun tantang dekat dalam ni, orang yang dapat duduk dekat atas tempat duduk tu, ada orang lain pula lagi tumpang duduk atas per dia kan. Sebab nak selesa. Kita tengok contoh dekat sini. Nampak tak dekat gambar raja yang sebelah kiri bawah ni? Nampak tak? Awak cuba bayangkan macam mana penumpang-penumpang ni naik dekat atas. Adakah mereka melompat? Mana pula nak melompat? Tak ada disediakan tangga sini. Yang adanya hanya tangga dekat bahagian antara coach. Antara coach satu gerabak dengan gerabak yang lain. Mereka bersiap sedia tunggu. Ya, Umar Yazid. Mereka ni naik secara percuma. Tak ada. Yang ini kat sini, kalau siapa nak minta kerja jadi apa? Jadi tukang bagi tiket, saya pun tak nak. Saya tak sanggup kan. Tak ada siapa sanggup. Cuba bayangkan, nak lalu pun tak boleh. Takkan orang yang ambil tiket lalu kat atas kan. Tiket. Dia kata, tak dapat lah kata macam tu. Jadi awak tengok macam mana penumpang ni bersiap sedia nak naik kereta api secara percuma. Siap-siap tunggu dekat atas bumbung stesen kereta api ni. Cuba awak bayangkan begitu berbahayanya kaedah mereka nak dapat naik. Kalau bila mana kereta api ni berhenti, masa ni lah berebut-rebut, alamak tertekan pula. Berebut-rebut penumpang ni nak turun. Ini bukan nak turun, nak naik kan. Nak naik ke atas atap, yang penumpang pula nak naik tren, terjun naik ke atas kereta api. Cuba bayangkan, ada ni yang berlaku ni, kereta api tengah bergerak, mereka melompat je, lepas tu nak jatuh lah. Dia tak kisah dah, janji dia dapat naik pengangkutan secara percuma. Okey, kita tengok bagaimana sedikit video penggunaan pengangkutan darat di sana. Awak cuba bayangkan, dekat stesen kereta api mereka terpaksa pasang pagar. Tapi dekat pagar tu sendiri pun sempat lagi mereka buat apa? Jemur pakaian. Memang banyak manfaat sistem pengangkutan mereka ni. Sambil-sambil dapat naik kereta api secara percuma, dia sediakan menjadi tempat lokasi untuk jemur kain. Ni wallahualam ni. Tak tahulah macam mana kehidupan mereka. Okey. Saya cuba kongsikan sekejap video di sana. Okay, kita ambil masa lebih kurang 2 minit, boleh Okey, kita sama-sama tengok bagaimana sistem pengangkutan di sana berfungsi. Alamak, banyak pula. Okey, dah jumpa. Ni kita tengok sama-sama bagaimana pengangkutan kereta api berhenti. Nampak kita boleh tengok bagaimana sistem pengangkutan di negara India. Okey. Semua boleh nampak tadi Kalau nampak tolong angkat tangan. Risaulah saya, awak tak nak respon mulut. Saya tak tahu boleh nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Nanti kalau tak boleh bersuara, sekurang-kurangnya awak raise hand saya lambai balik lah. Okey. Kita sambung kepada sesi pembelajaran kita. Okey, baik. Kita tengok pula bagaimana kemajuan penggunaan sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi Beijing-Shanghai. Okey, walaupun saya dah pernah sampai ke negara China, cuma tak sempat nak mencuba. Kalau tak silap ni, baru lagi ni masa saya pergi tu, Beijing ni tak siap lagi rasanya. Okey, kita lihat di sini faktanya. Landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing ke Shanghai dengan purata kelajuan dia 250 km hingga 300 km sejam. Okey, macam mana nak test laju ni? 250 sampai 300 km sejam. Awak naik kereta ayah bawa, awak cuba buka cermin tu, cuba ulur kepala awak kat luar. Lepas tu sambil-sambil tu awak jeling lah tengok meter kereta ayah awak bawa berapa. Kalau katalah 100 km tu awak berjaya buka mata, kalau tengok masih lagi kekal, rambut terpacak dan sebagainya, itu tak cukup laju tu. Okay, dia minimum dia 250 km. Sebagai contoh, kalau katalah kita nak bergerak daripada Seremban pergi ke Kuala Lumpur lebih kurang 60 km, dia hanya mengambil masa lebih kurang 6 kali 4, 15 minit sahaja. Okay, daripada Seremban pergi ke Kuala Lumpur, naik kereta api ni 15 minit sahaja. Tak payah lama-lama. Tak sempat nak tidur pun, baru bayar tiket, nak balas WhatsApp kawan,
kau dah sampai Kuala Lumpur lah. Contoh macam tu. Okey, masa perjalanan antara Beijing ke Shanghai dapat dipendekkan. Kenapa dia memerlukan kereta api laju? Sebab China ni adalah satu negara yang cukup besar. Kalau dia nak gunakan sistem pengangkutan macam contoh bas dan juga kereta, dia terpaksa menelan kos yang begitu tinggi, terpaksa menggunakan sistem bahan api yang begitu banyak. Jadi dia gunakan pengangkutan kereta api sebab dia lebih efektif. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ini adalah merupakan jaringan pengangkutan kereta api di negara China. Ini agak teratur lah. Okay? Kalau kita lihat di sini, sistem jaringan kereta api dia juga cukup padat, cukup padat. Dan sebenarnya walaupun padat, ini banyak membantu sektor ekonomi mereka. Okey, ini antara contoh stesen kereta api mereka. Kalau macam contoh di Malaysia, kita ambil KL Sentral, kita ambil KL Sentral sebagai kita punya ikon. Jadi di negara China, ni Shanghai Hongqiao Railway Station adalah sebagai mereka punya trademark. Okay, macam contoh KL Sentral dia lah. Okay, kita lihat yang seterusnya. Kita lihat bagaimana kemajuan kereta api Beijing Shanghai tadi. Okay, bermula perbandingan antara pada tahun 2008 ke 2018 hanya mengambil masa 10 tahun. Okay, 10 tahun. Kita dapat lihat jaringan pengangkutan dia menjadi begitu siapa boleh respon apa benda istilahnya? Begitu apa perkataan yang sesuai? Siapa boleh respon? Berkembang dengan pesat. You bagus, terima kasih. Okey, begitu berkembang dengan pesatnya. Bagus, terima kasih. Hilang apa istilah tu Kita tengok di sini, daripada hanya satu saja ataupun dua, ni tak banyak ni, akhirnya sampai keseluruhan, bukan keseluruhan, sebahagian besar yang menghubungkan bandar-bandar besar antara Shanghai, Beijing, Guangzhou dan sebagainya. Sampailah berhampiran dengan sempadan Korea kalau kita dapat lihat di sini. Jadi jaringan pengangkutan kereta api dia begitu padat di sini. Masa saya pergi tu 2017, benda ni tak sempat siap lagi. Jadi selepas daripada tu barulah benda ni siap sepenuhnya. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, saya nak bawa pula awak untuk melihat perkembangan pengangkutan kereta api Shanghai Beijing. Okey, dah jumpa pun. Okey, lebih kurang dalam 2 minit. Okey, kita tengok sama-sama So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. Coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? Selesai kita tengok. Okey, boleh nampak semua Tadi kita dah tengok kemajuan di negara China punya sistem pengangkutan.
Okey, baik, kita berbalik kepada sesi pembelajaran kita. Okey, kemudian kita lihat kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan. Okey, yang ini pun saya tak sempat nak mencuba sebab semasa saya pergi ke Korea lebih kepada penggunaan sistem pengangkutan bas disebabkan kita nak bergerak daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Tapi berbeza dengan di Jepun di Jepun saya pergi lebih kepada 100% menggunakan pengangkutan kereta api. Cukup seronok di Jepun. Kalau siapa yang pernah pergi ke Jepun tu boleh kongsi-kongsi Okey, kita lihat di sini di negara Korea. Panjang landasan dia di antara Susio iaitu 61 km, Gyeongbu, Honam, ini antara jarak perjalanan yang lebih jauh. Okey, tapi kita lebih terkenal dengan kereta api apa? Siapa tahu negara Korea ni? Siapa nak respon? Sebenarnya awak tahu ni, cuma lupa. Sistem pengangkutan kereta api dia memang dah famous dah. Tapi tak ada lah kereta api berkelajuan tinggi dekat Korea Selatan ni. Siapa tahu? Siapa nak respon? Awak tahu ni, awak selalu sebut, awak pernah tengok ni. Apa dia? Kalau kita tengok ni, dia punya train dia ni, rupa ni dah macam Adiwira, betul tak? Ya, betul. Train tu Busan Tapi kita kenal dekat Korea tu lebih kepada cerita train tu Busan. Itu adalah salah satu penggunaan kereta api mereka ke Busan. Tetapi yang ni di Honam, Gyeongbu dan juga Susio. Ni awak tengok ni dah macam rupa kokpit mata burung helang dia banner kereta api mereka. Tapi lebih menarik di negara Jepun. Sebab negara Jepun punya kereta api mereka kalau bagi pendapat saya paling selut paling kagum kerana Jepun dia reka bentuk kereta api. Dia design kereta api walaupun tidak secanggih macam yang Korea punya papan muka dia, tapi dia mencipta dinding wallpaper tu, wallpaper kereta api mereka mengikut tema-tema yang tertentu. Macam contoh kalau Hello Kitty, the whole kereta api tu adalah bertemakan Hello Kitty. Kalau ada Gundam saya tak pernah tengok. Kalau ada macam Astro Boy, anime Astro Boy, the whole kereta api tu adalah Astro Boy punya bentuk. Cuba bayangkan begitu menariknya kereta api di Jepun. Nanti kalau berkesempatan saya tunjuk InsyaAllah. Okey, ini adalah merupakan jaringan pengangkutan kereta api dia. Walaupun tidaklah sebegitu padat dan juga banyak macam dekat Jepun dan juga macam dekat China dan juga di India, tapi dari segi kemajuan dia mereka mendahului kita. Okay, mereka mendahului negara kita. Okey, baik, kita tengok di sini. Ni antara contoh di negara Jepun, iaitu pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi bullet train di Jepun. Kelajuan dia 320 km sejam. Saya nak tanya, ada tak di kalangan awak pernah sampai ke Jepun dan pernah mencuba naik bullet train? Sila angkat tangan. Tiada. Okey, tak apa, tak ada masalah. Saya tanya je sebab nak tunjuk video yang seterusnya. Okey. Inilah merupakan laluan kereta api Shinkansen. Siapa biasa pergi ke jalan-jalan Jepun, dekat dengan sekolah kita tu, jalan-jalan Jepun. Kalau awak pergi dekat sudut sudut toys dia ataupun permainan dia, dia begitu banyak diorama dan juga permainan model kereta api dia. Sebab mereka menjadikan model kereta api dan juga permainan tu menjadi satu simbol kebanggaan negara dia. Jadi dia memang cipta permainan tu. Permainan yang kereta api tu memang bentuk Shinkansen. Dan banyak lagi lah kalau awak boleh tengok dekat ruang permainan tu. Belilah satu, letak dekat komputer ke, letak dekat mana-mana sudut ke. Bukan nak suruh kagumkan Jepun ni, tidak. Kita nak mengambil satu tarikan. Bukan satu tarikan, siapa boleh bagi istilah tak apa dah, baiklah. Hilang pula tiba-tiba istilah tu. Okey, kita tengok bagaimana pengalaman menaiki kereta api Shinkansen. Okey, kita tengok sebentar video
yang dikongsikan iaitu pengalaman menaiki Shinkansen. Okey, ni jangan silap lagi sudah dah. Okey, baik. Alhamdulillah, nasib baik. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Burn it down. One spark, I feel lightning blazing up through the darkest nights. Hold your breath, make the smoke is burning. You kiss me out and I'll be alright. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Sedikit berkaitan dengan sistem pengangkutan di sana. Okey. Sekejap saya tengah mencari sesuatu kejap. Okey, saya kongsikan satu video saya sendiri. Okey, pengalaman berada di sana. Okay, kita tengoklah walaupun video ni tak berapa jelas kot. Okey. Ni dia dia daripada tahun 2019. Okay, kita dapat lihat di sini sebenarnya saya nak ceritakan. Okey. Sekejap saya unjukkan balik video. Okey. Daripada sini kita boleh tengok stesen kereta api mereka begitu bersih sekali. Yang mana dekat Jepun ni mereka mempunyai lebih kurang beratus-ratus ribu mesin gedegang. Awak boleh nampak tak dekat pengiru video ni? Boleh respon tak? Nampak tak? Okey, mereka ada begitu banyak mesin gedegang ni dan juga family mart. Family mart ni memang banyak rata-rata. Setiap stesen kereta api mereka ada family mart. Jadi memang jauh beza lah dengan kita di Malaysia. Dengan keadaan sampah dia awak tengok kemampuan pengambilan kereta api dia. Untuk pengetahuan semua, okey saya stop sekejap Untuk pengetahuan semua, dekat stesen kereta api mereka ada lebih kurang 16 hingga 20 laluan kereta api yang mana kereta laluan bukan 16 pengurusan kereta api yang berbeza-beza syarikat menggunakan landasan yang sama dan mereka dapat menguruskan masa itu dengan baik. Macam contoh awak tengok tadi baru je bullet train lalu. Selepas daripada bullet train lalu akan datang kereta api lain pula. Dan begitulah berbelas-belas syarikat swasta yang akan bekerja bagian kereta api yang sama. Kita tengok yang begitu mentera tak dapat dekat kita.
bagaimana masyarakat betul banyak menggunakan sistem pengangkutan dalam kehidupan seharian mereka. Okey, ni saya berbuat nak bawa awak masuk ke dalam kehidupan sistem. グリーン車は8号車、9号車、10号車、2号車、1号車、3号車です。この電車は全席無券で止めております。22番線停車中の全国行きの発車乗客79号がにまもなく発車いたします。ご利用のお客様は帰宅のドアから車内へのお入りください。 Kalau tidak saya tidak perlu dia ada kurang kecil terabak. Terabak yang memang panjang. Kalau awak tengok tadi kan dia satu terabak kan dah memang cukup panjang. Kemudian kami terpaksa berlari sekian setengah kilometer untuk menaiki train sebab kedudukan itu juga tempat duduk. Train itu tak pun. Kita tak dapat tempat itu tak ada tempat yang lain. Western bike center di sana. Dia turun-turun je dah ada macam-macam tempat jualan. Kalau kita ni yang terutama macam ni hanya di sentral saja. Kalau anda nak tahu macam ni bisnes pernah contoh apa ni hanya di sentral je. Tapi di Jepun semua stesen dia lebih kurang macam ni. Jadi memang begitu selesa kalau kita menggunakan sistem pengangkutan di sana. Tapi jumlah pengguna dia hampir 1 juta orang setiap hari yang kita pengangkutan ini saja. Okey, ini dah kepada berkurang banyak keluar daripada itu sebahagian daripada apa yang saya dah dapat rasai. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Kita ada baki masa lebih kurang 5 minit lagi. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey, kalau tak ada, dia harapnya tak boring lah tengok video tadi. Okey, kita tengok pula kepada yang kelima, iaitu landasan kereta api Trans-Siberian. Okey, kalau awak perhatikan, kita ni dah nak hampir 1 jam. Kita dah nak hampir 1 jam, tapi kita hanya sempat satu sistem pengangkutannya. Apa masalah kalau awak belajar dengan saya sebab saya akan banyak bercerita benda ni. Jadi awak terasa dengar lah. Okey, landasan kereta api Trans-Siberian. Landasan kereta api Trans-Siberian ini merujuk kepada penggunaan sistem kereta api di negara Rusia. Yang mana ini kalau tak silap saya adalah merupakan landasan kereta api yang panjang juga ni. Berbeza dengan Beijing tadi lebih kurang 22,000. Tapi yang ini dia punya satu laluan saja. Landasan kereta api dia adalah 9,288 km. Okey, saya nak awak cuba bayangkan panjang kereta landasan kereta api ni. Awak boleh tengok laluan kereta api dia ni cukup menyeronokkan dan mempesonakan. Sebagaimana siapa pernah tengok cerita Polar Express? Cerita Polar Express, kalau siapa pernah tengok cerita ada satu cerita penyiasatan, bukan penyiasatan lah, apa cerita Equalizer kalau tak silap saya, Equalizer. Mereka menaiki kereta api ni, dia menunjukkan latar luar laluan kereta api ni cukup menarik. Ada masanya lalu di kawasan ni, ada masanya lalu jumpa kawasan-kawasan ni. Okay, memang cukup seronok. Okay, yang mana kita tengok jumlah 9,288 km ni, panjang semenanjung Malaysia saja lebih kurang kalau kita lalu lebuh raya Malaysia baru lebih kurang 500 km. Yang tadi ni 9,000. Okay, kita boleh anggap dia sebagai lebih kurang hampir 20 kali panjang semenanjung Malaysia. Okay, cuba bayangkan daripada sini, daripada hujung ni sehinggalah hujung ni. Sebenarnya laluan kereta api ni dia ada sambung dia ni. Kalau tak silap saya dia sambung sehingga negara Sepanyol. Cuba bayangkan begitu panjangnya dia punya laluan kereta api. Ni, tengok laluan ni the longest railway in the world.
daripada Moskow, Beijing, naik train daripada Beijing, dia masuk sama-sama melalui Rusia hinggalah ke Moskow. Ni ibu negara Rusia. Boleh sambung perjalanan melalui Belarus, Poland, Jerman, negara Jerman, Perancis dan juga berakhir di Spain. Cuba bayangkan begitu jauhnya perjalanan satu benua bukan satu benua, ni dua benua ni. Antara benua Asia merentasi benua Eropah. Cukup jauh. Tak payah naik kapal terbang, tapi perjalanan dia mengambil masa yang begitu lama. Kalau tak silap saya ni perjalanan ni hampir 2 minggu rasanya, 2 minggu ke sebulan ni nak sampai ni. Cuba bayangkan. Cukup lama. Tapi walau bagaimanapun untuk dapatkan kos yang murah, kita boleh cubalah benda tu. Okey. Ni satu sedikit info berkaitan dengan laluan kereta api paling bahaya di dunia, iaitu laluan kereta api Death Railway yang dikenali sebagai kereta api Myanmar. Dibina oleh buruh paksa semasa waktu Perang Dunia Kedua, yang mana dia merupakan laluan kereta api yang paling berbahaya di dunia. Bahaya tak bahaya, awak cuba tengok ni. Dia punya landasan ni dibina di tepi lereng gunung. Di tepi lereng gunung. Cuba bayangkan ni, kalau tergelincir lah kepala ni, biasa kita tengok kan cerita-cerita movie, awak tengok cerita movie Bad Boys ke apa kan yang kita tengok speed train dia mereka letupkan landasan, lepas tu bila kepala gerabak ni tergelincir, apa yang berlaku? Dia akan tarik semua. Setiap gerabak belakang ni semua dia tarik. Awak cuba bayangkan kalau naik kereta api ni, kepala gerabak ni tergelincir ataupun tengah lah, cukup salah satu gerabak tergelincir, dia akan tarik semua. Ni cukup menakutkan ni ni cukup bahaya ni. Okey, kita tengok sedikit sejarah dia. Saya rasa kita tutup dengan video yang ni. Untuk hari ni saya minta maaf sebab tak dapat nak teruskan. Memang memakan masa sikit tajuk ni. Saya harap awak tak boring lah Okey, kita tengok. Ini yang tadi. Sorry. Kalau ada nak tanya, boleh tanya sambil-sambil tu. Saya buka yang ni. Pon dah buka. Silap juga. Ni satu ni. Saya terpaksa tutup dulu Bentar. Okey. Sebab dah standby dengan video yang lain. Tapi macam tak berkesempatan. Jadi kita akhiri sesi PDP kita. Saya bawa awak untuk lihat. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Okey, baik. Kita dah pun tengok video yang terakhir, iaitu bagaimana sedikit sejarah bagaimana landasan kereta api ini yang merupakan antara landasan kereta api yang berbahaya di Asia. Okey, cerita kita mungkin awak kata, cikgu, bukankah ada lagi kereta api lain yang dia punya laluan dia tu lagi tinggi dan juga mencabar. Okey, awak kena faham kita fokus dalam tajuk tingkatan 2 ni hanya dekat Asia saja. Kita tak masuk kepada dunia. Yang awak tengok cerita dekat dalam filem itu dekat luar negara. Contohnya di Amerika Syarikat dan sebagainya. Dia tak ada, kita tak mengambil kira yang pengangkutan kereta api di sana. Boleh jelas ya? Okey, saya nak sebelum kita tamatkan sesi PDP kita pada hari ini, okey, semua boleh nampak tak ada butang, 3 butang dekat penjuru sebelah belah bawah. Nampak tak? Kalau siapa yang pakai komputer tu yang dekat simbol jam tu, ataupun yang online pakai telefon, saya tak pasti simbol tu ada ke tidak. Ada simbol 3 segi bulat dan juga 4 segi sama. Ada tak? Ada. Ada. Okey, cuba klik dekat situ, kemudian pilih butang full. Ada tak? Minta tolong respon. Ada. Ada Ada, Cikgu. Butang full ni, kita nak tutup sesi PDP kita dengan refleksi. Okay, saya harap sebenarnya kita punya sesi pembelajaran kita ni tak habis lagi. Kita hanya sempat hari ni, iaitu pengangkutan darat saja. InsyaAllah minggu depan, saya nak minta tolong perbaiki balik dekat ruangan objektif My School Channel. Awak buang yang objektif kedua. Sebab kita tak sempat nak masuk lagi yang tu. Kita hanya sempat yang pertama. Tapi yang pertama ni pun hanya satu saja. Okey, hanya satu saja yang sempat kita pelajari untuk hari ini. Okey, kalau anda dah dapat memahami tajuk ini dengan baik, boleh tick pada penggunaan fungsi yang pertama ya. Kalau rasa memerlukan bimbingan yang seterusnya, pilih pada tidak. Mungkin kita akan ambil masa yang lain. Saya akan terangkan kembali. Saya harap rasanya dah jelas tajuk ni. Okey, sambil-sambil kita tick vote tu, ada sebarang soalan nak tanya. Saya buka kepada semua. Silakan. Minta tolong respon. Okey, sekejap PowerPoint tugasan last time kena hantar pada 20 hari bulan. Ya. Terima kasih Hafiz. Saya tak sediakan lagi ruangan Padlet kan. Okey, insyaAllah nanti hujung minggu ni saya akan cuba sediakan Padlet tu. Kemudian saya akan sharekan link tu pada grup Telegram masing-masing. Kemudian kalau semua dah dapat lihat Padlet tu, boleh upload tugasan tu dekat situ, insyaAllah. Okey, ada soalan lain? Video yang mana tu Baiki? Semua Okey, insyaAllah. Boleh. Tolong ingatkan saya. Nanti insyaAllah saya sharekan video tu. Video saya sebenarnya lagi banyak. Saya lagi banyak video saya rakam dekat Jepun hari tu. Tapi ada yang tak sesuai je nanti kan. Sebab video-video ni kadang kita dia bercakap-cakap, kita dengar perbualan yang macam lah. Sebab kadang-kadang ada juga, wah terkejut kan. Yang awak tengok, kalau cikgu itu pun nak terkejut. Memang terkejut sebab kita kagum. Kita kagum dengan sistem pengangkutan di sana. Okey, insyaAllah nanti Baiti tolong ingatkan saya. Nanti insyaAllah saya sharekan video tadi. Okey, ada soalan yang lain? Tak ada, cikgu. Jadi boleh faham tajuk ni dengan baik. Okey, kalau ikutkan kita ada 53 orang ni. 53 tolak saya ada 2, 50 orang lebih. 50 lah lebih kurang. Tapi yang respon dekat Pulse ni baru 31 orang. Mana lagi yang belum menanda. Okey, ada seorang yang kata perlukan bimbingan. Siapa tu? Boleh saya tahu? Yang tanda tu supaya saya dapat ambil tindakan selanjutnya. Okey, tak apa. Kalau rasa tak dapat nak faham dengan baik, PM saya.
PM saya tu bagi tahu lah, kata cikgu tadi saya yang tak faham. Tak ada masalah. Nanti insyaAllah saya boleh terangkan. Boleh Okey, tolong vote sebelum kita tutup sesi ni. Kalau dah tutup sesi ni, awak dah tak boleh nak vote dah. Vote secepat yang mungkin. Okey, sebelum kita berakhir sesi kelas untuk hari ini. Cikgu hantar balik. Hantar balik apa tu? Ada negara masukkan hantar balik apa tu? Pool. Dia macam ni. Pool ni wujud dekat dalam sesi kelas kita. Kalau kita dah tutup, dia dah tak boleh nak appear lagi dah. Jadi pool ni hanya dekat waktu semasa kita je. Dan sebab semua pool ni direcordkan. Jadi siapa yang reply pun saya akan tahulah. Ni nak mengelakkan daripada pool ini diisi di luar pada waktu sesi PDP kita. Okey, boleh faham ni salah satu keistimewaan barulah yang diberikan kepada Google, kepada cikgu-cikgu satu Malaysia, menggunakan penggunaan pool di dalam Google Meet. Jadi tak perlulah nak pool dekat Telegram, tak perlu nak pool dekat Google Form sebagai contoh. Kita boleh terus buat pool. Okey, macam contoh kita dah habis sesi belajar ni, cikgu boleh terus tanya, faham tak sesi pembelajaran hari ni? Okey, semua akan jawab ya ataupun tidak. Jadi cikgu boleh ambil maklum balas daripada situ. Kita boleh buat refleksi balik. Kalau kata ada yang tak faham tu, mungkin cikgu boleh terangkan balik kepada mana yang tak faham tu lah. Okey, jelas boleh faham? Ada apa-apa soalan? Kalau tidak ada apa-apa soalan, rasanya kita dah boleh stop sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tiada Okey, kalau tiada, yang terakhir daripada saya nak ucapkan terima kasih di atas kehadiran semua pada hari ini. Tahniah sebab anda berjaya masuk ke kelas dan mempelajari dan mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih daripada saya. Semoga kita jumpa lagi pada minggu depan. InsyaAllah saya tutup. Kita sudahi sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wa'as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okey, terima kasih cikgu. Jumpa minggu depan insya-Allah. Ya, sama-sama. Jumpa minggu depan. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.